Bukit Kantang. Saya persilakan Yang Berhormat Kulai. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya ada beberapa perkara. Pertama, semasa ucapan Menteri Kewangan pada 6 hari bulan November telah menyebutkan bahawa kos tambahan sebanyak RM725 juta akan diperuntukkan bagi menarik taraf bangunan serta infrastruktur di 50 buah sekolah-sekolah daif. Saya tak nampak di mana RM725 juta ini disebut dalam anggaran belanjawan persekutuan dalam buku ini. Jadi saya minta kerjasama dan bantuan daripada Menteri untuk sebutlah di mana kita boleh cari butiran untuk RM725 juta ini. RM725 juta untuk 50 buah sekolah secara purata adalah RM14.5 juta. Tetapi pada masa yang sama, saya ingin merujuk kepada jawapan daripada Menteri Pendidikan kepada Yang Berhormat Baram pada 14 Disember, di mana jawapan ini menyebutkan bahawa dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 iaitu bagi tahun 2016 hinggalah tahun 2022, sejumlah 3 bilion telah diluluskan dan untuklah projek naik taraf dan pembangunan semula bangunan daif bagi 773 buah sekolah. Secara purata ia hanyalah RM3.9 juta. Pada masa yang sama, dalam jawapan yang sama dia sebut bagi tempoh mulai tahun 2018 hinggalah tahun 2020 sebanyak 241 buah sekolah yang mempunyai bangunan daif di negeri Sarawak telah dinaik taraf ditanggungan semula dengan kos projek berjumlah RM1.2 bilion. Secara purata, satu sekolah adalah RM4.7 juta. Jadi saya nak tanya, kenapa ada satu perbezaan yang begitu besar? Pada zaman Barisan Nasional, pada zaman PH, kos purata untuk sebuah sekolah tak sampailah RM5 juta. Tetapi sekarang kita memperuntukkan RM14.5 juta hanya untuk sebuah sekolah. Jadi minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Kedua, tentang isu sementara yang disebut dalam ucapan Menteri Kewangan juga. Dalam ucapan beliau telah disebutkan bahawa 35,000 pejuang pekerjaan akan ditawarkan di dalam sektor awam dengan keutamaan mengisikan perjawatan sepertilah jururawat, medical attendant dan juga guru sementara. Jadi saya nak tanya, peruntukan yang telah disediakan adalah sebanyak RM700 juta, tetapi RM700 juta untuklah 35,000 orang pekerja ataupun pekerja kontrak hanyalah 20,000 setiap orang pekerja. Jadi 20,000 setiap orang pekerja. Ini kontraknya untuk tempoh masa berapa panjang? Kalau hanya untuk setahun, saya rasa memang tak cukup lah. Kalau untuk tempoh masa 10 bulan, maksudnya untuk guru sementara gaji mereka hanyalah RM2,000 sebulan. Adakah ini satu gaji yang munasabah? Jadi saya nak tanya, bilalah guru sementara ini akan ditawar dan bilangannya berapa banyak dan bila akan bermula? Kerana saya sangat setuju bahawa kita perlulah ambil guru sementara kerana menurutlah kedudukan perjawatan KPN setakat Januari tahun ini, pegawai perkhidmatan pendidikan PPP yang belum diisi adalah sebanyak 22,000 jawatan. Jadi saya harap bahawa perjawatan ini akanlah diisikan secepat mungkin, tetapi mestilah denganlah tawaran dan jugalah gaji ini yang munasabah. Selain daripada itu, isu ketiga yang saya nak sebut adalah tentang budak-budak bukan warga negara ataupun budak-budak tanpa dokumen. Pada zaman PH, kita memang mengizinkan budak-budak bukan warga negara untuk masuk ke sekolah kerajaan denganlah menunjuk sijil pengangkatan ataupun sijil kelahiran untuk menunjukkan bahawa salah seorang ibu bapa mereka adalah warga Malaysia. Kerana dalam pandangan PH, golongan ini mereka duduk di Malaysia, mereka dilahirkan di sini dan mereka berhak untuk dapatlah pendidikan. Mereka memang dalam proses untuklah dapat kerakyatan Malaysia. Tetapi kebelakangan ini, penjabat Yang Berhormat Kurang dan sebagainya, banyak terima komplain, banyak terima aduan kerana secara tiba-tibanya untuk golongan ini, untuk mereka memasuki sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan, mereka diminta oleh Jabatan Pendidikan Negeri untuk tunjuk pas pelajar. Ini bukan satu polisi yang munasabah kerana untuk dapat pas pelajar
golongan ini mereka perlu dapat pasport daripada negara asing. Tetapi untuk golongan ini mereka tidak berhasrat untuk menjadi warga asing, mereka memang berhasrat untuk menjadi warga Malaysia. Jadi saya inginlah minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri sama ada pada zaman PN polisi tentang penerimaan budak-budak bukan warga negara ini telah dipindah. Dan keempat yang saya nak isu adalah tentang penyelenggaraan. Walaupun telah disebut dalam ucapan Menteri Kewangan bahawa 800 juta ringgit telah disediakan. Tetapi sekali lagi, saya tak dapat cari butiran untuk 800 juta ini dalamlah anggaran perbelanjaan Persekutuan 2021. Untuk tahun yang lalu, maksudnya untuklah sepertilah dalam belanjawan 2020. Kita memang ada satu butiran yang khusus iaitu 080 500 untuk penyelenggaraan institusi pendidikan KPM. Sama juga 800 juta ringgit diperuntukkan. Sama juga untuk penyelenggaraan genset, telaga tiup dan solar hybrid di mana 250 juta ringgit disediakan. Tetapi sekarang walaupun jumlah 800 ringgit ini untuk kerja-kerja maintenance disebut, walaupun 120 juta ringgit disebut untuklah pelaga tiup baharu, tetapi butiran ini telah hilang dalam anggaran persekutuan anggaran perbelanjaan persekutuan ini. Jadi saya mintalah penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Mohon celas sikit. Saya merujuk kepada jawapan daripada Kamahas pada 7 hari bulan Disember dan jawapan lisan saya pada 10 hari bulan Disember daripada KPM yang mana saya tanya senaraikan nama sekolah SJKC dan SJKT yang menerima peruntukan penyelenggaraan untuk tahun ni. Tetapi jawapan yang diberikan hanya jumlah sekolah, tak senaraikan. Saya nampak ia jauh berbeza berbanding dengan zaman Yang Berhormat Kulai jadi Timbalan Menteri, Yang Berhormat Simbang Lenggam menjadi Menteri Pendidikan. Walaupun seorang saja Timbalan Menteri waktu tu, Menteri pun tak ada sebut kanan pun, tapi senarai sekolah, semua sekolah yang menerima bantuan disenaraikan untuk tatapan umum. Jelas terbukti keterusan. Sekarang Menteri jadi kanan, 2 orang Timbalan Menteri, tapi kagak tunjukkan. Jadi saya nampak ini sesuatu yang tak patut, tak telus. Saya mohon Yang Berhormat Menteri Pendidikan kanan supaya boleh paparkan keseluruhannya berkenaan dengan perkara ini. Sebab ini penting. Ia adalah peruntukan yang telah diluruskan zaman Pakatan Harapan, zaman Simbang Lenggam menjadi menteri dan Kulai menjadi Timbalan Menteri dulu. Terima kasih. Yang Berhormat Kulai, berkenaan dengan program No Wrong Door Policy, saya masih ingat lagi Yang Berhormat Simpang Renggam telah pun memperkenalkan program di mana kanak-kanak dibenarkan untuk pergi ke sekolah walaupun tidak mempunyai dokumentasi. Tapi dalam satu sesi wawancara yang diadakan di televisyen, mantan Timbalan Menteri Pendidikan Kamalanathan mengatakan bahawa ini adalah program yang diperkenalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Bolehkah Yang Berhormat tolong penjelaskan perkara ini? Terima kasih. Memang pada zaman Pakatan Harapan, mantan Menteri Pendidikan iaitu YB Simbang Renggam telah melancarkan program yang kita panggil Zero Reject Policy. Saya tak kisah kalau sekarang Barisan Nasional nak cakap bahawa ini adalah program yang dimulakan dengan mereka. Jadi saya harap dalam Dewan Raya ini ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional juga akan teruslah menyokong polisi ini dan mendesak kerajaan PN untuk teruskan Zero Reject Policy ini. Perkara terakhir yang berhormat atau pengerusi, iaitu tentang bil utility, merujuk kepada jawapan daripada Menteri Kanan Pendidikan. Setakatlah bulan November, bil elektrik yang telah peruntukan untuk bil elektrik yang telah disalurkan kepada JPN adalah sebanyak 41.6 juta ringgit, tetapi masih ada satu baki yang sebanyak 14.8 juta ringgit, iaitu sebanyak 26%. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, apa kegunaan untuk 14.8 juta ringgit ini, kerana saya nak pastikan bahawa semua peruntukan yang telah disediakan pada zaman PH telah digunakan dengan baik untuklah semua sekolah di Malaysia. Sekian sahaja, terima kasih Datuk Pengerusi.